Sebenarnya satu saja. Bagaimana kita kasih kepada anak kita. Tengok kesian bila kita tidur, kesian. Kita pun plan macam mana kesiannya kita ni kepada anak kita. Ada satu video kalau dalam kuliah saya di universiti, biasanya saya tunjuk video ni pada mula-mula kuliah, mula-mula nak start pelajaran dan sebagainya, pada student-student saya, betapa ibu bapa ni kasihnya kepada anak dia. Cuma kita saja kadang-kadang tak dapat appreciate, tak dapat nak nak menakul tentang kasih sayang ibu bapa ni. Saya tunjuk satu video di mana video ini menceritakan tentang seorang ayah baru dapat anak, masuk melihat isterinya bersalin. Dan bapa ni umur dia dah tua, 60 tahun, 50 tahun. Bapa ni digambarkan tua. Gambar ni saya ambil daripada Rusia something. Dia baru dapat anak. Dan bila keluar anak dia, doktor angkat, tepuk. Jadi kita pernah tengok tak macam ni? Ataupun kita tak pernah masuk lepas bersalin. So dia ambil, bila dah keluar tu dia angkat, dia tepuk. Dia tepuk, budak tu menangis. Maksudnya tujuan doktor tu supaya budak tu menangis, supaya budak tu sedar dan terkeluar air, segala air yang ada dalam badan dia untuk dia hidup. Tapi bapa ni, kerana dia sayang sangat kepada anak dia, kerana dah lah nak dapat anak susah. Sampai kita umur dah 50-60 tahun baru dapat anak. Dan orang kita dapat anak, pergi tampar pula bagi dia. Jadi dia pun bila tengok doktor tampar anak dia, dia pun bagi kat doktor tu cukup-cukup. Dia belasah doktor tu sampai bergelimpangan dalam teater tu, menunjukkan bahawa betapa kasihnya seorang ayah kepada anak. Sanggup dia sampai buat begitu sekali. Dan sebenarnya pun doktor tu pun kasih kepada anaknya supaya anak dia terhidup. Jadi ini kisah di mana dengan satu saja rahmat Allah Ta'ala beri kepada dunia ini, kita akan lihat banyak perkara. Tapi ialah ada juga orang tak mendapat limpah kasih rahmat Allah Ta'ala ini. Dapat anak, dia buangnya. Dan bagi-bagi lagi lah yang tak sepatutnya berlaku. Kalaupun malu dapat anak, tapi kalau dengan membunuh anak, dengan membuang anak, itu dua dosa, dua kali salah, tidak akan membuatkan betul. Jadi itulah Masya Allah. Dengan satu rahmat inilah sebenarnya kita hidup dan mendapat nyawa Allah dari Allah, mendapat makan dari Allah, mendapat kasih sayang, mendapat penjagaan daripada ibu bapa kita dan sebagainya. Satu saja Allah Ta'ala beri kasih sayang. Ada satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan betapa kasihnya Allah Ta'ala kepada alam ini. Atadhakuna wan nar fi min waraikum. Satu kali, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Atha daripada sahabat Nabi SAW. Kami sedang duduk-duduk dan berketawa-ketawa. Yalah, biasalah kita borak-borak ke, sekali-sekala terkeluarlah ketawa kan. Lalu Rasulullah SAW lalu di situ dan melihat kami sedang bergelak ketawa. Atadhakuna wan naru min waraikum? Rasulullah tanya, atadhakuna wan naru min waraikum? Engkau ni gelak-gelak semua, kau orang ni semua gelak-gelak semua ni, tak tahu ke besok ada neraka? Di akhirat besok ada neraka, engkau ni gelak-gelak sekarang ni. Begitulah bahasa saya lah.
La arakum tadhakun. Maknanya Rasulullah kata, aku tak suka kau ni bergelak-gelak ketawa macam gini. Thumma adbara, kemudian Rasulullah berlalu, pergi. Fakana ala ru'usina rakham. Jadi kami ni bila dah dapat teguran Rasulullah, diam, Rasulullah burung atas kepala kami. Maknanya kami rasa bersalah, kami rasa Masya Allah. Rasulullah tegur. Rasulullah kata, aku tak suka kau ni buat macam ni. Tentulah kita pun rasa rasa semacam je, rasa menyesalnya. Thumma raja' ilana qakhara. Kemudian Rasulullah pergi sekejap, balik kepada kami dengan secara tergesa-gesa. Maknanya cepat-cepat nak datang kepada kami dan nak cerita. Wa qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, Ja'a Jibril alaihi salam wa qala. Lalu dia kata, Rasulullah Jibril datang kepada aku. Lepas aku tinggal kamu tadi, bila aku pergi, Jibril datang jumpa aku. Wa qala, kata Jibril, inna Allah yaqul. Lalu Allah Ta'ala berfirman, lima tuqnit ibadi min rahmati. Ini uzzah, ini diguna uzzah sebenarnya uzzah ni. Lima tuqnit ibadi min rahmati. Mengapakah kamu memutus asakan hamba-hambaku daripada rahmatku? Maknanya Rasulullah ditegur oleh Allah Ta'ala melalui malaikat. Maknanya janganlah kita memutuskan ini suka-suka, ialah bukanlah melapor-lapor kan, tapi gembira, itu adalah rahmat Allah. Jangan kamu sampai seolah-olah tak ada rahmat Allah itu. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ini ayat Quran. Wa anna azabi huwal azabul alim. Mengapa kamu mematahkan hati hambaku? Beritakanlah kepada hambaku bahawa aku maha pengampun dan penyayang, dan seksaku seksa yang amat pedih. Maknanya Rasulullah ditegur dalam bab ni. Nah, satu riwayat daripada hadis Ibn Mas'ud, daripada Ibn Mas'ud, ini bukan hadis, ini asar, daripada Ibn Mas'ud berkata, 4 ayat dalam surah An-Nisa bagi kaum muslimin lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maknanya Ibn Mas'ud menceritakan ada 4 ayat dalam surah An-Nisa ini, yang mana surah dalam ayat ini menceritakan keampunan Allah Ta'ala. Dia kata 4 ayat ni sebenarnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam bahasa Arab, ad-dunya jami'an. So khairum minad dunya jami'an. Dan lebih baik daripada dunia dan seluruh dunia. Maknanya seluruh isinya lah. Ayat yang pertama, semua ayat ini sebenarnya berkenaan dengan keampunan Allah Ta'ala dan rahmatnya. Keampunan Allah dan rahmatnya. Ayat yang pertama iaitu surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini berkenaan dengan Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik dan sanggup ataupun boleh mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan sesiapa yang syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sesungguhnya dia sesat dengan satu kesesatan yang jauh sekali. Pertama, maknanya keampunan Allah. Ada seorang syekh, saya pun lupa. Syekh ni bukan, saya ingat masih hidup lagi lah. Syekh ni, saya pun lupa. Dia mengkaji tentang orang yang masuk syurga.
Orang macam mana yang masuk syurga ni? Apa amalan-amalan dia yang membuatkan dia masuk syurga? Bila dikaji, didapati yang pertama sekali orang akan masuk syurga ialah orang yang punya ciri-ciri takwa kepada Allah. Ini yang pertama. Maknanya kalau kita takwa, insya-Allah janji Allah, orang takwa inilah akan masuk syurga. Oh, dia pun, tapi dia fikir-fikir, adakah aku orang yang bertakwa? Adakah aku boleh bertakwa pada tahap sehingga Allah Ta'ala memasukkan aku dalam syurga? Kerana masuk syurga ni bagi kita tidak ada pilihan. Tak adalah kata syurga, kalau masuk alhamdulillah, tak masuk pun tak apa. Tak boleh. Kita mesti berniat untuk masuk syurga, kerana selain syurga, neraka. Selain syurga, neraka. Kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Tidak ada pilihan. Kita insya-Allah berazam, berhusnuzan dengan Allah Ta'ala bahawa kita akan masuk syurga. Wa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Quran kata, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebahagian, sekumpulan akan masuk syurga dan sekumpulan lagi akan masuk neraka, sa'ir. Disebut sini sebagai neraka sa'ir lah, banyak neraka, tapi ini disebut sa'ir. Maknanya ada dua pilihan. Tak ada pilihan bagi kita sebenarnya. Kalau tidak syurga, neraka. Oleh sebab itu Syekh ni ada melihatkan dari dirinya dan amalannya, apakah aku boleh bertakwa? Dan dia kata, Masya Allah, aku rasa berat, susah sangat, takut aku tidak capai. Lalu dia pun lihat, apa lagi ciri? Kalau tidak bertakwa, apa lagi? Lalu dia kaji, dia kata, selain bertakwa, ialah siddiqin, orang yang siddiq, orang yang benar dalam cakapnya. Apa yang dia buat, apa yang dia cakap, dia buat. Apa yang dia ikrarkan, dia buat. Dan dia betul benar dengan Allah. Dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, dari segi muamalatnya, benar dengan Allah Ta'ala. Dia pun rendung dalam diri dia. Masya Allah. Dia kata, mungkin aku pun yang ni pun tidak senang sebenarnya. Tidak senang. Siddiqin wa syuhada. Orang masuk syurga, syuhada, syahid. Masya Allah. Dapatkah kita berperang fi sabilillah, mati dalam medan perang sebagai seorang syahid? Susah dia tu. Dan dia baca-baca lagi, muhsinin. Di antara orang yang masuk syurga ialah al-muhsinin. Orang yang muhsin, maknanya orang yang buat baik, beri sumbangan kepada masyarakat dengan harta bendanya, dengan pemikirannya, dengan perkataannya, dengan ilmunya, dengan kemahirannya. Kalau kita dapat duit hanya untuk keluarga kita, tak ada sumbangan lah. Muhsin maknanya muhsin, berbuat baik kepada makhluk Allah, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada memanglah keluarga kita, tanggungjawab kita, tapi maknanya kenalah melimpah-limpah sikit. Muhsin, muhsin ini adalah melimpahi kebaikan itu kepada orang lain. Muhsin. Pun dia kata, aku pun dia kata nak bersedekah, nak amal jariah, tak ada harta, aku pun ilmu pun kurang, aku pun mungkin darajat itu pun mungkin susah bagi dia untuk attend. Ini seorang alim, dia fikir untuk diri dia. Dan akhir sekali dia jumpa
al-mustaghfirin, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Ta'ala ini pun termasuk dalam golongan orang yang memasuki syurga Allah. Orang yang minta ampun. Dia pun kata, mungkin yang ni kot, yang mungkin aku rasa boleh buat, dan aku berazam untuk betul-betul buat. Yang minta ampun, kerana minta ampun, dah salah dah buat dah, nak buat macam mana? Kekurangan tu memang banyak. Al-insan la yakhlu minal khata'i wan nusyan. Manusia ini tidak kurang, tidak sunyi daripada salah dan silap. Manusia. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti dianya membuat silap, tersalah, tersasar. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang salah ini at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Oleh sebab itu, maknanya dia pun berpegang pada aku ni berazam, untuk apa-apa pun aku nak masuk golongan orang al-mustaghfirin, orang yang meminta kepada Allah. Wal mustaghfirin bil ashar, orang yang minta ampun di waktu sahur. Kita bangun kurang 10 minit, 15 minit, dapat bagi kat situ dulu istighfar 100 kali. Rasulullah SAW beristighfar tak kurang dari 70 kali ataupun 100 kali dalam satu hari. Oleh sebab itu Ibn Mas'ud mengatakan bahawa 4 ayat dalam surah An-Nisa ini sebenarnya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Dapat keampunan Allah, apa lagi? Apa lagi dia nak? Apa lagi? Keampunan Allah lah yang sebenarnya, rahmat dan keampunan Allah lah yang kita dambakan. Katanya kuliah subuh lepas PKP ni tak lama Saya akhir dengan satu kisah. Kisah ni pun mungkin ada 4-5 minit kot kita baca. Nak menceritakan tentang rahmat Allah. Kita tamatkan ini. Version dalam terjemahan ni kadang-kadang dia ada tertinggal sikit. Sebab tu saya guna version yang asal ni, yang saya download. Hadis ini riwayat daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kharaja min indi khalili Jibril sallallahu alaihi anifan. Rasulullah sallam keluarlah, kharaja alaina Rasulullah sallam, Jabir menceritakan Rasulullah sallam keluar ke atas kami. Maka Rasulullah bersabda, kharaja min indi khalili Jibril. Jibril datang kepadaku. Faqal ya Muhammad walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyyan inna Allah 'abdan min 'ibadi 'abada Allah ta'ala 500 sanah min ra'si jabal arduhu wa tuluhu 30 dhira'an fi 30 dhira'an wal bahru muhit bihi 4000 farsakh min kulli nahiyatin. Ajarallahu lahu aynan azbatan bi'arud al-asbah bima'i azbin. Ceritanya Rasulullah ceritakan ada suatu masa zaman dulu. Satu masa dulu, dan diceritakan ini adalah di kalangan Bani Israel. Dia beribadat kepada Allah Ta'ala di atas sebuah bukit. Bukit ni maknanya lebar panjangnya 30 hasta dan diliputi oleh laut. Dan setiap pagi di tepi sungai, di tepi bukit itu Allah pancarkan air
yang dia dapat minum, yang hamba dia dapat minum, dan sebiji buah delima rumman yang setiap pagi, setiap petang dia boleh petik dan makan. Dan dia beribadat di atas bukit itu selama 500 am, 500 tahun. Beribadat 500 tahun, orang zaman dulu. Betul? 500 sana, 500 tahun. Beribadat cara begitu. Dan dia pun minta kepada Allah Ta'ala, dia minta kepada Allah Ta'ala supaya dia fasa'alahu rabbahu an yaqbidahu sajidan. Dia pun minta kepada Allah Ta'ala supaya dia mati dalam keadaan sujud beribadat kepada Allah Ta'ala. Beribadat 500 tahun, makan hanyalah dengan makan buah delima, sebiji pagi sebiji petang, minum air yang terpancar yang Allah Ta'ala jadikan bagi dia di kaki bukit itu. Bila dia pagi-pagi dia datang, dia minum, makan buah, petang begitu juga, dan dia selebihnya ada beribadat kepada Allah Ta'ala, sujud sajidah. Dan dia minta Allah Ta'ala, ya Allah, jadikanlah aku sujud, mati semasa sujud, dan aku bangkit besok pun sujud. Jangan tanah mengapa-apakan aku, dan benda-benda lain pun mengapa-apakan aku. Jangan. Dia minta Allah, lalu Allah Ta'ala makbulkan. Lalu Allah Ta'ala makbulkan. Nah, lalu maka Allah berfirman kepada malaikat, kembalikanlah ia. Lalu ditanya oleh Allah, terlebih. Lalu masa dalam bila dah di akhirat besok, Allah Ta'ala berfirman kepada kepada malaikat, fa yaqulu rabbu tabaraka ta'ala udkhulu ibadil jannah birahmati. Lalu Allah Ta'ala suruh malaikat bawa orang ni masuk syurga, dan dia sebut di situ birahmati, dengan rahmatku. Masuk syurga dengan rahmatku. Lalu hamba ni tak puas hati, masuk syurga dengan rahmat Allah, aku beribadat kepada Allah. Lalu dia pun modified sikit. Dia pun modified sikit. Dia kata, fa yaqul al-'abd la bal bi'amali. Kata hamba dia kata, tidak, aku masuk syurga ni kerana amalanku. Dia berbantah dengan malaikat, dengan Allah. Fa yaqulu ta'ala li malaikati hasibu 'abdi bi ni'mati alaih. Sekarang ni wahai malaikat, kiralah nikmatku ke atas dia, ke atas orang ni. Dia claim nak masuk syurga ni dengan ibadat dia, dengan amal dia, dengan kebaktian dia. Lalu sekarang ni okey malaikat, kau hitung apa ibadat dia dan macam mana. Lalu fayaqul fayajidu bi ni'matil basari qad ahatat bi ibadati 500 sana wa baqiyat ni'matul jasad. Lalu bila dihitung, didapati bahawa semua amal ibadat dia yang dia buat tu hanya boleh kalau kata bayar-bayarlah, boleh dibandingkan dan dibayar untuk penglihatannya saja, matanya saja. Nikmat Allah Ta'ala beri, mata tu saja cukupnya 500 tahun yang dia beribadat. Sebiji mata, 2 biji mata yang Allah Ta'ala lihat. Lepas tu malaikat kata, yang lain-lain tak kira lagi ni. Rambut dia, makan dia, minum dia, udara dia, pernafasan dia, setiap degup jantung, tak kira lagi ni. Baru kira mata baru 500 tahun. Lalu Allah kata, kalau begitu,
Bawa dia ke neraka lah. Tak cukup ni amalan dia ni. Bila kira-kira defisit, aku bagi lebih kat dia, dia baru bayar sikit je. Mata baru bayar. Mata baru bayar. Jadi itu dia pun mula kelam kabut. Nak bawa ke neraka, kelam kabut lah. Lalulah gangguan sikit. Check in pejabat. Biasa pukul 7 saya kena check in. Pasal kita PKP ni tak pergi pejabat. Dia pukul 7 dia kena lapor. Dia kena lapor dah masuk jabat. Fayaqulullah fayaqul udkhulu ibadin nar fayajri ila nar. Maka Allah kata okey, masuk neraka. Maka diheret ke neraka. Fanada, lalu dia pun menyeru. Fayunadi, lalu orang ni menyeru, ya Rabb birahmatika adkhilnil jannah. Ya Allah, masukkanlah aku syurga dengan rahmatmu. Baru mengaku sebenarnya nak masuk syurga dengan rahmat. Nak masuk syurga dengan rahmat. Wa qala ta'ala rudduh. Lalu Allah kata, kembalikanlah ke syurga lah, nak balik syurga. Fayaqul abdi, maka Allah berfirman kepada dia, fayaqul abdi man khalaqaka wa lam takun syai'an. Wahai hambaku, siapa yang menjadikan kamu? Sebelum ni kamu tak ada apa-apa pun. Tak ada pun. Fayaqul anta ya Rabb. Fayaqul akana laka bi'amalika min rahmati. Fayaqul birahmatika. Dia tanya, mu dapat beramal dengan rahmatku ke dengan kekuatanmu? Lalu dia kata rahmat. Semuanya mana. Lepas tu dia pun mengaku bahawa sebenarnya memasuki syurga Allah dengan rahmat, bukan dengan amalan. Cuma kita mencari jalan dan cara supaya kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat apa-apa pun sebenarnya kita nak meraih rahmat Allah. Kerana rahmat inilah yang akan memasukkan kita dalam syurga. Sehingga ada satu hadis, la yanjua ahadukum bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Faqaribu wasaddidu waghdu waruhu wa syai'an min ad-duljah al-qasdu tablughu, ataupun al-qasda tablughu. Tidak selamat seorang kamu, maknanya tidak selamat daripada neraka Allah dan masuk syurga Allah seorang kamu dengan amalannya. Wa qalu ya Rasulullah wala anta ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, engkau pun juga ya Rasulullah, engkau pun tak selamat dengan amalanmu yang begitu baik itu. Qal wala ana, aku pun tidak selamat daripada segala seksa Allah ini, illa an yataghammadi Allah birahmatin, kecuali Allah Taala telah menyelimutiku ataupun mengurniakan kepadaku rahmat. Faqaribu, maka hendaklah kamu berjinak-jinak. Dalam tulisan ni dia terjemah sebagai sedang-sedanglah kamu, tapi sebenarnya qaribu ni qarib. Berjinak-jinaklah kamu supaya kamu dapat rahmat. Ada ulama kata berjinak-jinak itu sama manusia. Berjinak dengan program Allah. Berjinak-jinak dengan masjid, berjinak-jinak dengan majlis zikrullah, berjinak-jinak dengan majlis ilmu, berjinak-jinak. Jangan culas-culas. Faqaribu ni mana berjinak-jinak, jangan culas. Sini pun kata culas dah sekarang ni culas. Mana lagi? Dengar je apa tok guru ustaz naik nak ceramah, kita dah mula jangan culas-culas. Faqaribu wasaddidu, dan perbetulkan. Saddidu maknanya qaulan sadidan, maknanya perbetulkan amalan kita, benar di luar dan di dalam. Fasaddidu waghdu waruhu, berpagi-pagilah kamu beribadat Allah dan berpetang-petanglah kamu beribadat Allah. Wa syai'an minad duljah, dan sedikit daripada waktu malam. Al-qasd tablughu, dan sikit-sikit sederhana kamu supaya kamu sampai
pada tujuan ini dengan selamat. Masya Allah. Maknanya kita ni memang kita nak pada rahmat Allah Ta'ala, pengampunan Allah SWT. Itu yang kita dambakan. Apa yang kita lakukan ini, kita tidak masuk syurga dengan amalannya. Oh, kalau itu tak payah beramal lah. Tidak. Kalau kita tak beramal, tak mengikut kewajipan, tak melakukan fardu, itu dimurkai Allah. Lagi teruk, itu dimurkai Allah. Jadi kita supaya mengelak murka Allah dan kita meraih insya-Allah memohon rahmat Allah Taala. Tuan-tuan dan puan, ingat cukuplah pagi ini insya-Allah. Kalau ada yang baik itu dari Allah, dan kalau ada kekurangan itu dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك هم المؤمنون حقا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا النار وصل اللهم وسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم.